Selamat sejahtera semua. Mari kita sambung soalan nombor 9 dalam bab 2 fungsi kuadratik. Okey, kalau kita lihat soalan 9, sebuah bot menuju ke timur sejauh 24 km dengan arus 3 km per jam. So, perjalanan pergi dan balik mengambil masa 6 jam. Cari hal laju bot itu dalam kilometer per jam jika bot itu mengekalkan hal laju yang sekata. Apa yang ada dalam maklumat ini ialah tentang jarak. So, jarak kita ada 24 km. Katakan hal laju adalah V. Okey. So, sekarang kita akan bergerak ke timur, ke arah timur ya, dengan laju V. Dan jangan lupa di sini ada satu arus ya, arus yang bergerak juga searah dengan 3 km per jam. Untuk perjalanan pergi, V kita adalah V1 ni adalah bersamaan dengan V tambah dengan hal lajunya 3 lah. Hal laju arusnya 3. Kemudian untuk perjalanan balik, so di sini di mana dia kena menentang arus ya, menentang arus. Jadi kita hal laju kita adalah V kita kena tolak dengan 3 km per jam. So, sekarang kita gunakan rumus yang kita tahu. Laju ini kita sama dengan jarak bahagi dengan masa. Masa yang diambil keseluruhan di sini adalah 6 jam. Jadi, kita jadikan masa kita sebagai tajuk. So, masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Okay, masa pertama, masa 1 ni adalah jarak 24 bahagi dengan V tambah 3. Manakala masa kedua, masa balik adalah 24 bahagi dengan V tolak 3. Seperti mana yang kita tahu, jumlah masa adalah 6 jam. Jadi kita boleh ambil masa pertama tambah dengan masa kedua sama dengan masa yang diperuntukkan, iaitu 6. Okey, di sini kita boleh permudahkan persamaan ini untuk mendapatkan V. Okay. Kita jadikan dia penyebut yang sama, iaitu V tambah 3, V tolak 3, dan kita ada 24 darab dengan V tolak 3, dan kita tambah 24 darab dengan V tambah 3, dan kita ada sama dengan 6. Kita permudahkan ya, pengangka kita akan dapat 48V bahagi dengan V kuasa 2 tolak 9. Ini sama dengan 6. Kemudian kita pindahkan ya, penyebutnya ke sebelah kanan. Kita akan dapat 48V sama dengan 6V kuasa 2 tolak 54. Dan kita susun semula ke sebelah kiri. Kita akan dapat 6V kuasa 2 tolak 48V tolak 54 sama dengan 0. Dan kita permudahkan, kita akan dapat V kuasa 2 tolak 8V tolak 9 sama dengan 0. Okay, kemudian kita faktorkan persamaan kuadratik. Kita akan dapat V tambah 1, V tolak 9 sama dengan 0. So, V kita adalah negatif 1 atau V kita adalah 9. Jadi, untuk hal laju kita akan pilih yang nilai positif lah. Hal laju bot ialah 9 km per jam. Itu caranya kita cari hal laju bot. Mari kita lihat soalan 10 pula. Okey, dalam soalan 10 ni dia ada satu pintu ya. So kita lukiskan bentuk pintu yang berbentuk segi 4 tepat. Kemudian kita masukkan maklumat ke dalam gambar raja kita. So di sini adalah lebarnya W, katakan di lebar dia W, dan dikata tinggi sebuah pintu di sini, tinggi dia adalah 6.8 lebih daripada lebarnya, iaitu 6.8 campur W. Okey, kemudian dia ada panjang antara dua pucu yang bertentangan. Panjang ini adalah 100. Oleh kerana dia adalah berbentuk segi 4 tepat, maksudnya di sini adalah bersudut tepat. Ya, bersudut tepat. Jadi kita boleh mengaplikasikan teorem Pythagoras kat sini, di mana 100 kuasa 2 sama dengan W kuasa 2 tambah 4.8 tambah W kuasa 2. Jadi kita kembangkan ya, kita akan dapat
W kuasa 2 tambah W kuasa 2 tambah 13.6W tambah 46.24 itu sama dengan 100 kuasa 2. Okey, cikgu pindahkan dia ke sebelah kiri ya. Kemudian kita permudahkan, kita dapat 2W kuasa 2 tambah 13.6W. Lepas tu kita bawa 100 kuasa 2 ni ke sebelah kiri, kita akan dapat tolak 9953.76 sama dengan kosong. Setelah dia tolak dengan 46.24 lah ya. Oleh kerana dia adalah dalam bentuk perpuluhan ni, jadi cikgu akan gunakan rumus untuk cari punca itu untuk mendapatkan jawapan dia. So W ni sama dengan negatif B ya, ini adalah B dia. Kemudian tambah tolak punca kuasa 2 P kuasa 2 13.6 kuasa 2 tolak 4A adalah 2, C adalah negatif 9953.76. Okey. So yang ni kita akan kirakan, lepas tu bahagi ya, keseluruhan ni bahagi dengan 2A. 2A maksudnya 2 darab dengan 2. Kita akan dapat 2 lah jawapan dia ya, iaitu W1 kita dapat negatif 13.6 tambah punca, kita ringkaskan, kita dapat 79815.04 bahagi dengan 4, dan satu lagi ialah negatif 13.6 tolak ya, tolak punca kuasa 2 79815.04 bahagi dengan 4. So W pertama ni kita akan dapat 67.229, manakala W kedua ni kita akan dapat negatif 74.029. So ukuran tidak ada dalam nombor negatif, jadi ini adalah tidak diterima lah. Okay. So lebar dia sama dengan 67.229 unit. So itulah cara kita selesaikan soalan nombor 10. Soalan nombor 11 ni dia melukiskan ya keratan rentas sebuah longkang ya yang mengelilingi sebuah rumah dalam bentuk gambar raja. Sebelah kanan dah ditunjukkan lengkung dia. So diberi bentuk longkang itu diwakili oleh satu fungsi kuadratik. So sekarang soalan kata nak cari lebar bukaan itu. Maksudnya kita nak cari lebar inilah, lebar bukaan longkang itu. Okey, di sini kita boleh wakilkan kedudukan longkang itu dalam sata kata, di mana kita boleh lukiskan gambar rajanya sebegini ya. Andai kata cikgu lukiskan sebegini kan, andaikan kita nak cari punca kat sini lah, kita nak cari puncanya, maksudnya nilai X lah, kita nak cari nilai X dia kat sini, nilai X dia di sini. Jadi kalau di sini Y dia adalah kosong lah. So apabila Y sama dengan kosong, maksudnya 1/5 X kuasa 2 tolak 24 X tambah 700 ini adalah sama dengan kosong. Jadi kita permudahkan dengan mendarabkan dengan 5, kita akan dapat X kuasa 2 tolak 120X tambah 3500 sama dengan kosong. So ni kita faktorkan, kita dapat X tolak 50, X tolak 70. So di sini kita ada dua nilai X lah. Jadi nilai X kita mungkin adalah satu adalah 50 dan satu adalah 70. Maksudnya gambar raja kita kena ubah sesuai sikit. So gambar raja dia mungkin cikgu ubahnya jadi bentuk macam ini supaya lebih logik sebegini. Ya, sebegini, di mana di sini adalah 50, di sini adalah 70. Itu maksudnya. Sekarang soalan kata nak cari lebar kan? Lebar longkang itu, mana lebar longkang dia? Lebar longkang dia ialah gap inilah, ya, gap ini. So gap ini kita boleh ambil nilai 70 ni, kita tolaklah 50. Jadi jawapan dia 20 unit. Okey, sekarang soalan kata
Yang kedua B, kita nak cari kedalaman. Maksudnya sekarang kita nak tahu berapa dalam ini. Maksudnya kita nak tahulah nilai minimum kat sini berapa kan. Kita nak tahu ni berapa kedalaman minimum longkang itu. So kita cari dulu paksi simetrinya. Oleh kerana dia adalah fungsi kuadratik, dan kita boleh kata di sini paksi simetrinya di sini, ya, paksi simetri ni potong pada X sama dengan 60. X sama dengan 60 ya. Apabila X dia 60, apakah nilai Y dia? Okey, itu yang kita nak cari. So kita carikan bila X kita adalah 60, apakah nilai Y kita? So Y kita adalah sama dengan 1/5 darab dengan 60 kuasa 2 tolak 24 darab dengan 60 tambah dengan 700. Jadi Y kita dapat ini adalah negatif 20. Negatif 20 maksudnya dia berada di sebelah bawah paksi X lah. So sekarang soalan nak tanya kedalaman. Maksudnya berapa dalam ya minimum longkang itu. 20 ke bawah lah, 20 unit ke bawah. Jadi jawapan dia 20 unit. Negatif itu menunjukkan dia berada di bahagian bawah paksi X. Jadi kedalaman 20 unit. Itulah cara kita selesaikan soalan nombor 11. Kita lihat soalan nombor 12 ini. So soalan nombor 12 ini ialah menunjukkan pergerakan bola besi yang dilontarkan oleh Kristen dalam satu pertandingan ya. Ini dilontarkan dari bahagian sinilah nombor 2 ni ya. Dia lontarkan bola besi itu. So ini merupakan apa? Titik maksimum dia lah, titik maksimum ataupun koordinat dia lah. So ungkapkan persamaan laluan itu dalam bentuk Y sama dengan A X tolak H kuasa 2 tambah K. Ini adalah dalam bentuk vertex lah. Dia berada pada paksi simetri ini 3. Jadi nilai maksimum dia adalah 2.5. Jadi di sini kita boleh kata Y kita telah sama dengan A, kita tak tahu lagi, tetapi paksi simetrinya H itu adalah 3. Ini adalah X sama dengan 3 kan. So H itu sama dengan 3 lah. So ini tolak 3 kuasa 2 tambah dengan maksimum, nilai maksimum dia ini 2.5. So 2.5. Tapi sekarang kita nak cari A. Bagaimana nak cari A? A ni kita boleh guna apabila X kita sama dengan kosong. Ini adalah pintasan. Ini adalah pintasan Y. Pintasan Y dia maksudnya X dia kosong, Y dia adalah 2. So kita kat sini kalau bila X dia kosong, Y dia sama dengan 2. Jadi kita gantikan untuk mendapatkan nilai A dia. Sini sama 2 dan kita dapat 9A tambah 2.5. Jadi A kita adalah negatif 1/18. Ini yang cikgu dapat. Kita boleh guna kalkulator untuk kirakan ya. 2 tolak 2.5. Kemudian kita bahagi dengan 9. Kita dapat jawapan yang ini. Kita tukarlah. Kita tekan shift ABC. Dapatlah jawapan negatif 1/18. Okey, selepas dapat nilai A, kita tulislah semula kita punya persamaan laluan melupakan Y sama dengan negatif 1/18. Kemudian X tolak 3 kuasa 2 tambah 2.5. So itu cara kita tuliskan dalam bentuk vertex. Kemudian soalan B pula, cari jarak mengufuk maksimum ya bagi lontaran itu. Maksudnya kita nak cari inilah, apakah jarak yang mentata ni lah, jarak mentata ni berapa. Kita nak cari punca lah, maksudnya cari punca X. So bila Y kita sama dengan kosong, kita ada negatif 1/18 X tolak 3 kuasa 2 tambah 2.5 ni sama dengan kosong. Betul? Jadi kita akan dapat X tolak 3 kuasa 2 ni samalah dengan kita ambil negatif 2.5 ni, kita darab dengan negatif 18. So jawapan kita dapat 45 lah. So ini kita dapat. Kemudian kita nak cari X kan. Kita nak X tolak 3 ni sama dengan punca, campur tolak punca kuasa 2, 45. So X kita adalah
3 tambah tolak punca kuasa 2 45. Di sini kita dapat X1 kita adalah 3 tambah set 45 dan satu lagi adalah 3 tolak set 45 kan. So kita kira lah kan, X1 ni sama dengan 9.708 ya, dengan kalkulator kita kira lah, dan X2 ni kita dapat negatif 3.708. So sekarang nak cari jarak mengufuk yang maksimum ya, maksudnya dia start dari sini lah, negatif ni. So ni punca dia lah, punca X1, ini X2. So kita nak tahu jarak mengufuk yang maksimum, paling jauh dia boleh sampai, iaitu jarak mengufuk maksimum ialah yang positif itulah 9.708 meter. So inilah jawapan untuk jarak mengufuk maksimum. So itulah semua 12 soalan dalam latihan pengukuhan bab 2 fungsi kuadratik. Terima kasih dan selamat belajar.